Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung kepada siri yang seterusnya, sambungan daripada perbincangan kita tentang ilak. Okey, kita pergi kepada tajuk hukmu al-ilak. Okey, hukum ilak. Okey, qala Mustafakhin wa ghairuhu. Sekarang ni Mustafakhin dan teman-temannya berkata dalam kitab Al-Fiqh Manhaji. Idza aqsama az-zawju على ألا يجامع زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول بذلك من زوجته. Maksudnya apabila suami telah bersumpah untuk tidak mahu mensetubuhi isterinya sampai bila-bila, ataupun dalam satu tempoh yang lebih daripada 4 bulan, maka lelaki tersebut telah melakukan ilak terhadap isteri dia. Jadi waya tarattabu ala zawji min al-ahkam syar'iyyati ma yali, maka timbullah atas suami hukum hakam syarak yang berikut. Okey, yumhiluhu hakimu 4 ashhurin bad'an min al-yawm alladhi aqsama fihi alla yata'a zawjatahu. Maka dalam perkara ini hakim, maksudnya perkara ini sampai kepada pihak mahkamah lah. Okey, maka hakim akan memberi tempoh kepada si suami selama 4 bulan. Bermula daripada hari yang dia bersumpah tidak mahu menyetubuhi isterinya. Jadi 4 bulan ni untuk apa? Kafursatin yumkinuhu fiha min ar-ruju'i an yaminihi wa takfir anha aw min tatliqiha in lam yurid ar-ruju'a wa takfira. Maksudnya tempoh 4 bulan yang diberikan oleh hakim itu adalah sebagai satu peluang kepada si suami dalam tempoh tersebut untuk dia tarik balik sumpah tersebut. Dia tarik balik sumpah tersebut ataupun dia batal balik sumpah tersebut, dan seterusnya dengan cara tarik balik itu adalah dengan dan rentetan pada itu dia kena bayar kafarah, kafarah sumpah. Itu option yang pertama. Ataupun kalau dia tidak mahu tarik balik sumpahnya dan membayar kafarah, dia hendaklah tatlik, hendaklah dia menceraikan isterinya itu jikalau dia tidak mahu batalkan sumpah dan bayar kafarah. Ini option yang diberikan kepada si suami. Dua option, sama ada tarik balik sumpah dan bayar kafarah, ataupun kalau tidak mahu ceraikan isteri itu saja. Jadi itulah tempoh 4 bulan yang diberikan kepada si suami tersebut. Apakah tindakan yang dilakukan dalam tempoh tersebut? Okey, fa idzan tahat al-ashhur al-arba'ah wa huwa multazimun yaminahu fa huwa 'inda idzin mudarrun li zawjatihi. Jadi apabila tamat tempoh 4 bulan, kan, tiba-tiba dia masih berpegang teguh dengan sumpahnya. Maksudnya dia tidak batalkan sumpah dan juga tidak ceraikan isteri, maka si suami dalam keadaan ini dikira sebagai mudar. Dia telah memberi mudarat kepada isterinya. Memberi mudarat lah, maksudnya ia ni tidak dilayan sebagai seorang isteri, tidak mensetubuhi isterinya, boleh memberi masalah kepada isteri, dibimbangi isteri tersebut akan terjerumus kepada masalah yang lebih berat lah, itu zina. Jadi wayalzamuhu hakimu bisababi dzalika bina'an ala talbi zaujah bi ahadi amrain. Maka dalam perkara ini, bila dah habis 4 bulan suami tidak buat apa-apa tindakan, dua pilihan tadi, maka hakim akan memerintahkan suami berasaskan kepada permintaan isteri. Maksudnya isteri tersebut kena berperanan lah untuk nak menyelesaikan kes itu dengan suami. Jadi hakim akan beri dua pilihan. Hakim akan perintahkan kepada suami buat dua pilihan. Maksudnya arujuk anil yaminihi. Maksudnya dia batalkan sumpah dia, wattisalu bi zaujatihi, dan membuat hubungan jenislah dengan isteri dia, wa yukaffir an yaminihi, dan bayar kifarah in kana qad aqsama billah, jika sekiranya dia telah bersumpah dengan nama Allah, atau ba'da sifati, ataupun dengan sebahagian daripada sifat-sifat Allah, atau ya'ti bima qad aqsama bihi in kana qad halafa ala an yaf'ala amalan aw yatasaddaqa bi sadaqatin, ataupun kalaulah dia melakukan apa yang disumpah dengannya, jikalau dia bersumpah dia akan melakukan satu pekerjaan ataupun bersedekah dengan satu sedekah. Contohnya dia ta'liq lah pada sumpah itu, disebut demi Allahi, aku tidak mahu sentuh engkau sampai bila-bila kecuali kalau aku solat di masjid Yuniza contohnya. Maksudnya kalau dia solat di masjid Yuniza, dia batal sumpah tersebut, jadi dia tak perlu bayar kifarah lah.
Ataupun dia cakap, wallahi aku tidak mau sentuh engkau sampai bila-bila, melainkan kalau aku bersedekah RM1 di Masjid Yuniza. Jadi kalau dia bersedekah itu, dia telah membatalkan sumpah tersebut lah. Jadi tak perlu bayar kafarah. Ini pilihan yang pertama. Au at-talaq, ataupun talak. In aba illa tamassuku bi yaminihi. Kalau dia enggan terus, melainkan nak pegang dengan sumpah dia. Maksudnya bila dah sampai kepada peringkat habis 4 bulan ni, hakim akan panggil suami, hakim akan bagi 2 pilihan. Sama ada batalkan sumpah kalau ikut pilihan pertama, ataupun ceraikan. Ini arahan daripada mahkamah. Okey, fa'in aba zauj. Maksudnya jikalau sekiranya suami tetap enggan untuk nak mengikut salah satu daripada 2 pilihan tadi, kan, warafadha suluka ahadi hadaini sabilaini, dan dia enggan untuk nak mengikut sesuatu daripada 2 cara tadi, auqa'a al-qadi anhu talqatan wahidah. Maka qadi boleh menjatuhkan, mewakili suami tersebut 1 talak. Maksudnya qadi jatuhkan talak bagi pihak si suami. Kenapa? Li'annahu haqqun tuwajjiha alaihi li raf'i ad-darari 'anil ghairi. Kerana talak itu merupakan satu hak yang ditujukan ke atas suami, ataupun yang memang hak dia untuk dia menghapuskan kemudaratan daripada pihak lain, itu waktu isteri lah dalam keadaan ini. Kerana sepatutnya dia memang salah satu daripada pihak yang kita sebut tadi, dia jatuhkan talak, kan? Dan sepatutnya suami jatuhkan talak, tapi dia enggan jatuhkan talak. Jadi wala sabila ila dzalika illa bitatliq alaihi. Maka tidak ada jalan dah, ataupun tidak ada peluang lah dalam perkara ini, melainkan dijatuhkan talak ke atas suami tersebut. Maksudnya hakim jatuhkan talak. Wa taqa'u niyabatu afihi. Maka jatuhlah talak tersebut, satu talak tersebut sebagai mewakili pihak suami. Kerana dia sendiri yang sepatutnya jatuhkan talak, tapi dia enggan, maka mahkamah boleh jatuhkan talak, hakim akan jatuhkan talak. Sama seperti qada'uddin, seperti qada'uddain, seperti membayar hutang, wa ada hukum al-ainiyah, dan menunaikan hak-hak benda bagi pihak orang lain, bagi orang yang enggan. Hadza idza lam yakun bi zawji udhrun yamna'uhu min al-wat'i. Ini jika sekiranya suami tersebut tidak ada sebarang keuzuran yang menghalangnya daripada melakukan persetubuhan. Fa amma in kana bihi udhrun min maradin wa nahwihi. Adapun jika sekiranya suami tersebut ada uzur, ada keuzuran seperti sakit dan seumpamanya, maksudnya daripada melakukan persetubuhan, tuliba biruju' an ilaihi bilisanihi. Maksudnya dia akan diminta untuk membatalkan sumpahnya dengan kata-kata. Maksudnya bi ayyakula in qadartu raja'tu an intizami wa yaminihi. Maksudnya jika aku mampu, aku akan batalkan balik sumpah aku dan pertanggungjawabanku sebelum ini. Maksudnya kan asas kepada perkara ini adalah untuk mereka berbaik semula dan jadi suami isteri semula. Okay, kerana tujuan perkahwinan ini adalah antara yang kita pernah sebut sebelum ni, antara tujuan terbesar perkahwinan itu adalah istimta'. Jadi ini akan memberi mudarat juga kepada isteri. Okey, kafarati yamin. Sekarang ni kifarah sumpah, yang dia nak batalkan sumpah tersebut, kan. Dia mukhayyarun fiha awalan baina salasati asya'. Dia ada pilihan padanya. Yang pertamanya dia ada pilihan antara 3 perkara. Wahya itqun raqabatin mu'minah. Itu pertama, memerdekakan hamba yang merdeka. Wa yakunu hadha haitsu yujad ar-raqiq. Ini adalah dalam masa adanya hamba. Pada zaman dulu lah, sekarang tak ada, kan. Itu pilihan pertama. Wa it'amu asyarati masakina ta'aman mushbi'an min awsati ma yut'imu insanu ahlahu. Pilihan yang kedua, memberi makan kepada 10 orang miskin, makanan yang mengenyangkan daripada makanan pertengahan yang dimakan oleh yang diberi makan seorang itu kepada kaum keluarganya. Kemudian wakiswatu asyarati masakina, dan memberi makan kepada 10 orang miskin, bima yusamma fil urfi kiswah, dengan apa yang dinamakan dari segi adatnya sebagai pakaian. Famizar wa jawrab wal ghita' ra'si ala ay syaklin kana kulluhu yusamma kiswah. Maksudnya kain, stoken, penutup kepala, tudung kepala dalam apa saja bentuk, semuanya dinamakan sebagai pakaian.
Okey, itu step yang pertama lah. Maksudnya pilihan, ada 3 pilihan. Memerdekakan hamba, beri makan dan beri pakaian. Fa'in ajiza, kalau dia lemah, tak mampu, an wahidatin min hadhi asya', salah satu daripada 3 perkara ini, yang mana ianya huwa mukhayyar fiha, yang mana asalnya dia pilihan saja, wajib alaihi, maka wajib katanya siyamu, berpuasa salasati ayyamin, 3 hari, wala yushtaratu tatabu'ha, dan tidak disyaratkan padanya puasa secara berturut-turut. Inilah kifarah yamin, kifarah sumpah bagi suami kalau dia nak membatalkan sumpahnya itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.